Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Dan ini ialah kali pertama saya di Masjid Batu Lima ni, ataupun Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra. Dan saya duk fikir apa tajuk ataupun perbincangan yang nak dibawa sebagai kuliah sini. Sebab kuliah sini akan jadi kuliah bulanan ataupun ada tambahan, saya tak pasti lagi lah. Okay. Saya duk fikir, saya jumpa satu risalah. Risalah ni dah lama dah, iaitu risalah yang bertajuk Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, buku ni ataupun risalah ni dia ada terjemahan dalam bahasa Melayu, iaitu yang bertajuk 77 Cabang Iman. Kalau tuan-tuan tengok yang ni lah, yang ni terbitan Ikon Syabak, IKS. Dia ada satu lagi cetakan dalam bahasa Melayu daripada Santai Ilmu. Cuma saya rasa yang ni bahasa dia lebih elok dan cetakan dia lebih kemas sikit lah. Okay. Jadi sebagai pengenalan untuk malam ni, sebab kuliah saya ni dia sebulan sekali, seperti mana yang dipersetujui ialah sebulan sekali. Bila sebulan sekali ni saya tak boleh bagi benda yang berat, benda yang berangkai, benda yang rumit, tak boleh. Saya kena cari benda yang santai sikit. Okay. Jadi buku ni Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi ni ialah kitab yang berkesinambungan. Apa bab yang ada dalam buku ni? Apa benda utama yang dalam buku ni? Benda utama yang dalam buku ni ialah pengukuhan terhadap rukun iman. Itu sebenarnya. Daripada apa yang dah kita selalu belajar dan apa yang paling basic kita tahu daripada rukun iman yang 6, beriman kepada Allah sampailah kepada beriman kepada qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Sebenarnya masih lagi ada elaboration ataupun huraian-huraian tambahan untuk kita tengok apa-apa sahaja benda ataupun perkara yang berkait dengan iman ni. Jadi ada satu orang tokoh, nama dia Al-Imam Al-Baihaqi. Kita kenal dia dengan mungkin penulisan dia yang terkenal ialah Sunan Baihaqi. Itu kitab hadis lah. Okay. Dia ada tulis satu kitab nama dia Al-Jami' Syu'abul Iman. Dia tulis kitab tu sebab dia terinspirasi dengan satu orang tokoh yang lagi awal pada dia, iaitu tokoh yang menulis satu kitab nama dia Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Ini oleh Al-Halimi. Ni tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i sekitar kurun ke-5 Hijrah. Lepas tu datang Imam Al-Baihaqi, dia cuba susun kitab Al-Minhaj fi Syu'abil Iman oleh Al-Halimi ni kepada susunan yang lebih fokus dia kepada bab-bab berkaitan dengan iman. Sebab kitab Al-Minhaj
fi syu'abil iman, dia macam kitab jami' dalam hadis, iaitu kitab yang berkaitan dengan semua bab. Isu fiqh ada dalam tu, isu akidah pun ada dalam tu, isu berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat pun ada dalam tu. Jadi datang Baihaqi, dia susun, dia fokus kepada benda berkaitan dengan iman ataupun benda berkaitan dengan akidah. Lepas tu datang tokoh yang lebih kemudian lagi, iaitu yang kita nak bincang buku dia pada malam ni, iaitu Imam Al-Qazwini. Nanti kita akan tengok siapa Imam Al-Qazwini ni. Dia tulis Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi. Kitab Jami' Syu'abul Iman Al-Baihaqi tu dia banyak jilid. Dia diringkaskan dan dia hanya ambil beberapa poin penting, iaitu sekitar 77 poin yang ada dalam kitab Al-Jami' Syu'abul Iman. Dan buku ni yang dalam bahasa Melayu ni, dia ringkaskan lagi, dia lebih berfokus. Dia datangkan hadis dan dia datangkan dalil daripada Quran. Satu poin tu apa dia? Dalil daripada Quran, dalil daripada hadis, dan ada sikit elaboration lah. Okey. Jadi buku ni dia agak kurang terkenal. Tapi saya nak sebut dia ialah min musalsalat turaf asy-Syafi'iyah. Daripada himpunan warisan ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia berkaitan akidah, dia bukan berkaitan dengan fiqh. Sebab kita pun tahu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ini dia berbagai kepakaran dan bidang dia. Cuma commonnya ataupun generalnya dia orang akan bercakap tentang isu fiqh lah. Okay. Cuma bab-bab berkaitan dengan akidah ni kurang ditonjolkan. Contoh, murid kanan kepada Imam Asy-Syafi'i, dia ada satu risalah nama dia Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani itu ialah kitab berkaitan dengan akidah, khususnya akidah gurunya, iaitu akidah Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Okay. Cuma kitab-kitab macam ni dia kurang ditonjolkan. Kerana bila mana sebut tentang Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'iyah itu sendiri, biasanya kita akan sebut tentang fiqhnya. Kita akan sebut tentang usul fiqhnya. Okay. Jadi buku ni, saya tak pasti buku ni masih lagi ada dijual. Sebab dia terbitan 2018, dah agak lama dah. Dan buku ni dia mudah ringkas. Kalau buat daurah pun boleh habis lah masa sehari setengah pun dah boleh habis. Okay. Cuma dengan sebab kuliah kita sebulan sekali ni, saya tak akan buat lah dengan kaedah laju sangat dan taklah lambat sangat. Kalau saya buat satu poin, satu kuliah, 77 kuliah berapa tahun tu? Saya kuliah bulanan je sini. Kalau setahun baru 12 kali. Baru 12 poin, tak sampai separuh isi buku. Okay. Jadi kita akan ambil lah beberapa poin. Ada poin yang mungkin kita akan panjangkan sikit elaboration dia. Ada poin mungkin kita akan laju-laju, kita akan masuk 2, 3, 4 poin ataupun 5 poin paling maksimum lah. Okay. Jadi kita nak berkenalan dengan penulis yang bernama Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i ni. Itu pun bukan nama asal dia, itu ialah nama gelaran dia. Imam Al-Qazwini ni siapa? Nama betul dia ialah Umar bin Abdul Rahman bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Maknanya nama dia yang betul ialah Umar. Dari segi pangkat dia ialah Al-Qadhi Al-Faqih Abul Ma'ali Umar bin Al-Qadhi Sa'duddin Abul Qasim Abdul Rahman bin Syekh Imamuddin Abu Hafs Umar bin Ahmad bin Muhammad Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Tu nama sekali dengan pangkat kebesaran tu. Bila mana kita tengok dalam nama dia tu ada dia sebut Al-Qadhi Al-Faqih. Sebab apa? Sebab dia pernah jadi qadhi. Qadhi ni ketua hakim lah. Di mana? Di Damsyik ataupun di Dimashq. Sekitar tahun 696 Hijrah, menggantikan satu orang tokoh besar sebelum daripada beliau, iaitu Al-Imam Ibnu Jama'ah ataupun Imam Badruddin Ibnu Jama'ah di Dimashq. Cuma kita nak kena kenal dia ni asal pada mana. Okay. Dia satu orang yang menisbahkan diri dia daripada Qazwin. Qazwin ni di mana tuan-tuan? Qazwin ni nama tempat. Qazwin ni hari ni ianya berada dalam negara Iran. Sampai sekarang nama dia Qazwin.
Tapi Imam Al-Qazwini ni yang bermazhab Syafi'i ni, dia tokoh dalam mazhab Syafi'i lah. Dia tokoh. Dia sebaris macam tokoh-tokoh Syafi'i yang lain, macam Imam An-Nawawi, macam Imam Ar-Ramli, Imam Ar-Rafi'i. Tapi yang tu lagi atas lagi lah, mujtahid-mujtahid yang besar. Cuma dia ni duduk dalam kelompok ulama Asy-Syafi'iyah, ulama yang bermazhab Syafi'i, yang ada kebolehan untuk berijtihad, mengeluarkan hukum kepada masyarakat mengikut tempat masing-masing. Dalam erti kata lain, dia orang ni mufti lah, erti kata lain. Tapi dia orang intisab, menasabkan diri dia orang untuk follow mazhab Syafi'i. Maknanya dia banyak intimak, memberi diri dia orang kepada mazhab Syafi'i tu. Okay. Jadi Imam Al-Qazwini ni berasal daripada Qazwin. Dia membesar di Qazwin, tapi dia dilahirkan di tempat lain. Dalam riwayat sebut dia dilahirkan di Tibriz. Tibriz ni di mana? Tibriz hari ni dalam negara Azerbaijan. Azerbaijan tuan-tuan tahu kan? Negara Azerbaijan ni ialah negara yang duduk di kawasan Central Asia ni lah. Azerbaijan, Uzbekistan, kawasan-kawasan ni lah. Uzbekistan, Turkmenistan, ini kawasan-kawasan Central Asia. Azerbaijan ialah sebuah negara. Nama negara dia sekarang pun Azerbaijan. Ibu negara dia apa? Ibu negara dia Baku. Bukan bahasa Baku. Ibu negara dia nama Baku. Bukan bangku. Bangku tu kursi. Okay. Baku nama ibu negara dia. Okay. Cuma dia lahir di Tibriz, kemudian dia membesar di Qazwin di Iran, dan akhirnya dia berpindah ke Damsyik selepas kerajaan Abbasiyah digulingkan serangan daripada Mongol Tatar. Dia berhijrah ke Mesir dan akhirnya wafat di sana. Dia wafat dekat dengan makam Imam Asy-Syafi'i, ataupun kawasan tu dipanggil dengan Qubbatus Syafi'i, sebab dia pun ulama mazhab Syafi'i lah. Okay. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan Imam Al-Qazwini ni. Okay. Dan dia satu orang tokoh yang mempunyai paras rupa yang elok. Sebab dia ni keturunan orang-orang kawasan tu kan, orang Central Asia ni memang dia ada kelainan sikit lah. Dia campuran muka Parsi sikit, muka Asia sikit. Cuma dia tu digambarkan dalam sebahagian besar biodata-biodata yang disebutkan oleh para ulama. Al-Qazwini ni ialah tokoh yang mempunyai rupa paras yang elok, perangai pun elok, tawaduk, datang daripada family yang berilmu. Sebab ayah dia yang sebelum tu pun ialah qadi. Ayah dia yang bernama Al-Qadi Sa'duddin Abul Qasim Abdul Rahman. Cuma nak kata dia daripada keturunan yang berilmu lah. Okay. Cuma mungkin kita jarang dengar lah Imam Al-Qazwini ni, Umar Al-Qazwini Asy-Syafi'i ni. Okay. Tapi tak apa, jarang dengar pun tak apa. Cuma kita nak tengok apa yang dia nak sampaikan ataupun apa yang dia nak tulis berkenaan dengan mukhtasar kepada kitab ni. Okay. Kitab ni saya pernah bacakan di tempat lain lah, tapi bukan di Perlis. Saya baca sebelum saya pindah ke Perlis di Terengganu, habis. Ada satu tempat tu habis, tapi dia punya rakaman tak komplit. Ada yang tertinggal. Jadi ada beberapa part tu dia tertinggal lah. Okay. Kitab ni. Okay. Kita nak tengok sikit apa dia punya mukaddimah, penulis tu sendiri. Maknanya Imam Qazwini ni waktu dia nak tulis buku ni apa hasrat dia dan apa benda yang dia nak sebut dalam mukaddimah. Sebab antara cara yang betul untuk kita baca kitab ialah kita baca pendahuluan. Sebab kita nak tengok tuan punya kitab nak cerita apa. Tuan punya kitab ni dia nak beritahu apa. Saya baca sikit-sikit lah. Okay. Dia sebut sini, dia kata, ni saya baca secara ringkasan lah. Sebab biasanya mukaddimah pengarang dia akan mulakan dengan puji-pujian kepada Tuhan, selawat pada Nabi, segala-galanya lah. Okay. Saya ambil perenggan yang seterusnya. Dia sebut, dia kata, seringkali penghulu dan ketua kami, iaitu pembesar di negara dia, tokoh di negara, insan yang selalu memberi nasihat kepada manusia, orang yang paling alim di zamannya, individu yang begitu ajaib ketika itu, penerang agama dan ajaran Islam, iaitu Muhammad bin Al-Qasim bin Abu Al-Badr Ibn Al-Malihi Al-Mizzi Al-Faqih Al-Muhaddith Al-Wa'iz. Ini dia nak sebut tentang satu orang tokoh. Okay.
Dia kata semoga Allah Ta'ala sentiasa memberikan petunjuk dan menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai milik dan temannya. Diajukan beberapa tulisan daripada Wasit sebagai milik sehingga Baghdad yang bertanya tentang cabang-cabang iman. Okay. Dia cerita tentang satu orang tokoh di tempat dia yang bernama Muhammad bin Al-Qasim ataupun digelari dengan Al-Mizzi. Orang belajar hadis dia akan tahu Al-Mizzi ni antara tokoh besar. Kalau tak silap dia penulis kepada kitab Tahzibul Kamal yang menghimpunkan nama-nama perawi-perawi ni, Al-Mizzi. Okay. Selalu orang tanya soalan pada dia, sehingga soalan tu datang daripada tempat yang jauh yang dia tak tahu latar orang Islam di sana macam mana. Dia kata telah datang soalan daripada satu kawasan nama dia Wasit. Wasit ni di Iraq sekarang. Maknanya tuan-tuan boleh bayang, dia duduk di Dimashq, dia duduk di Damsyik ni, Syria sekarang. Soalan datang daripada Iraq. Iraq ni dah masuk kawasan negara Teluk lah. Dan nak datang soalan tu memang ambil masa lama. Soalan yang datang tanya tentang boleh tak huraikan kepada kami cabang-cabang iman selain daripada rukun iman tu. Dia orang nak tahu yang tu. Sebab orang-orang di Wasit telah mendengar satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, iaitu hadis yang berbunyi daripada Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittun أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها أو فأرفعها أو فأفضلها على اختلاف الروايات قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Itu hadis dia. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni kata Nabi daripada Abu Hurairah, Nabi kata iman itu mempunyai 60 lebih atau 70 lebih cabang. Itu hadis Nabi. Nabi kata iman ada 60 ke 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi ialah mengekspresikan kalimah la ilaha illallah. Bukan mengucapkan. Banyak terjemahan akan sebut mengucapkan. Mengucapkan ni maknanya sebut dengan mulut. Tapi sebut dengan mulut itu bukan petanda kepada keimanan yang tinggi lagi. Sebab semua orang boleh sebut. Ada orang dia melatah pun dia sebut la ilaha illallah, tapi itu bukan petanda aras iman tengah tinggi tu. Sebab dah biasa melatah dengan cara macam tu. Sebab tu saya lebih suka guna terjemahan mengekspresikan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah kata Nabi, mengalihkan benda-benda yang menyakiti, mengganggu orang di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bahagian pada iman. Jadi orang-orang daripada Wasit, daripada Baghdad, dia orang blur hadis ni, tak tahu nak faham macam mana. Tanya tokoh di tempat dia orang, kelak tak ada penjelasan yang puas hati. Dan tokoh-tokoh di tempat tu pun memberi saranan untuk hantar surat ke tokoh yang lagi besar di tempat lain, iaitu Al-Mizzi yang berada di Syam pada waktu itu. Sampai surat. Bila mana sampai surat, apa jadi? Jadi dia pun buat beberapa poin-poin penting. Kebetulan poin-poin itu pula diambil daripada kitab yang terkenal pada waktu itu, Al-Jami' Syu'abil Iman. Jadi Imam Al-Qazwini ni mengambil tanggungjawab untuk membuat elaboration ringkas, huraian ringkas daripada apa yang disebut oleh Al-Mizzi, gabung sikit apa yang disebut oleh Al-Baihaqi. Cuma dia banyak ambil daripada Syu'abul Iman oleh Al-Baihaqi, Al-Jami' fi Syu'abil Iman oleh Imam Al-Baihaqi. Lalu dia beri nama risalah dia ni Mukhtasar Syu'abil Iman. Cuma dia nak sebut antara inspirasi menulis tu ialah soalan yang datang daripada Wasit dan juga kecenderungan Imam Al-Baihaqi untuk merincikan beberapa poin berkenaan dengan iman. Okay. Kemudian dia sebut sini, apabila masa terus berlalu dan semakin banyak pertanyaan diajukan tentangnya,
aku telah mengambil kitab Syu'abul Iman karangan Al-Hafiz Al-Baihaqi sebanyak 6 jilid. Itu zaman dia. Zaman dia ni, zaman dulu ni, zaman Imam Al-Qazwini ni, dan juga zaman-zaman selepas pada tu, bila mana nak cari kitab, dia agak sukar. Sebab apa? Sebab zaman dulu tidak ada alat pencetak kitab macam sekarang. Macam sekarang ni, orang yang cetak tak baca pun apa yang dia cetak. Zaman dulu, kerja mencetak kitab ni disebut sebagai nusakh. Pekerjaan dia tu. Nusakh ni ialah tukang salin balik. Dia akan salin balik semua kitab tu, lepas tu orang bayar duit dan dia dapat hak buat. Sebab tu kita akan tengok ada beberapa orang tokoh hadis, saya tak ingat nama apa, sebab tiba-tiba duk teringat benda ni. Ada satu orang tokoh hadis telah membelanjakan 1,000 dinar untuk bayar orang tulis balik Sahih Bukhari untuk dia guna sebagai kajian di dalam hadis. Macam zaman sekarang lah, orang belajar di bidang pengajian apa-apa pun, pengajian-pengajian yang tinggi ni kena keluar duit banyak. Itu cerita dulu, cerita daripada dulu. Sebab tu kita akan tengok Abdullah bin Mubarak, ini tokoh besar, ayah dia tinggal duit, licin duit habis untuk belajar, dan tidak ada pulangan. Maknanya bukanlah lepas pada duit tu licin, dia dapat jawatan besar, dia boleh cover balik hilang duit tu dengan kerja elok. Sebab Abdullah bin Mubarak dia duduk di Iraq. Waktu dia duduk di Iraq, waktu itu berlakunya peperangan, perang kabilah ada, perang antara pemerintah pun ada. Sebab tu ada riwayat dalam Siyar A'lam An-Nubala, Abdullah bin Mubarak ni guru kepada Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Mubarak kata, waktu kami belajar hadis, lalu anak panah kiri dan kanan dalam kelas pengajian, dalam waktu belajar tu lah. Okay. Dan Iraq ni tak sunyi daripada peperangan sampai sekarang pun tak selesai. Sebab tu antara tokoh besar dalam hadis sekarang di Iraq, yang duduk di Iraq betul, bukan pindah lain, ialah Dr. Mahir Yasin Al-Fahl. Masih lagi hidup, pernah dijemput di universiti di Malaysia untuk membentangkan beberapa kertas kerja berkenaan dengan hadis. Cuma dia cerita waktu dia mengajar di Jamiah Ambar, Universiti Ambar di Iraq, di Baghdad ni, elektrik terputus. Waktu tu perang antara golongan yang tak suka dengan Saddam Hussein dengan golongan yang pro pada Saddam Hussein. Apa jadi? Peluru-peluru yang keluar daripada senapang tu masuk melintas dalam kelas kuliah di universiti. Itu normal. Putus elektrik apa semua, itu normal. Cuma nak katanya cerita Iraq ni tak selesai. Cuma Abdullah bin Mubarak ni habis duit wasiat ayah dia semua licin, tak ada apa. Dan itu ialah kesungguhan para ulama. Okay. Cuma nak sebutnya ada sebahagian para ulama ni dia bayar duit yang banyak. Jadi Imam Al-Qazwini ni dia nak beli kitab Al-Jami' Syu'abil Iman oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi dia telah bayar orang untuk tulis, dan tulisan tu bila mana selesai salin, yang menyalin tu kumpul cukup 3 jilid. Cukup 3 jilid. Bayar dengan berapa harga yang dipersetujui pada peringkat awal, dan dia gunakan kitab tu untuk tulis mukhtasar kepada Syu'abul Iman. Mukhtasar kepada Syu'abul Iman. Jadi orang yang cetak buku pada zaman dulu, dalam masa yang sama dia pun jadi alim. Sebab dia tulis dan dia baca, dia salin. Zaman sekarang dia masuk komputer, dia tekan printer, keluar buku tu. Dia tak tahu buku tu apa. Buku betul pun dia cetak, buku tak betul pun dia cetak. Itu beza zaman dulu dengan sekarang. Okay. Dia kata, lalu aku membeli buku itu, namun aku dapati ianya terpecah. Maknanya cetakan kawan yang tulis tu pun dia tertinggal beberapa hadis. Dan ada hadis-hadis yang tidak dihimpunkan oleh pengarangnya terlebih dahulu, meskipun kemudiannya beliau memperincikan huraiannya. Keadaan ini telah mendorong aku untuk menghimpunkan seluruh isinya dan menjadikannya dalam bentuk ringkasan ataupun mukhtasar yang aku letakkan tajuk-tajuk tertentu, sehingga jadi 77 poin daripada kitab tu. Okay. Lepas pada tu dia sebut apa lagi sini, dia kata ramai ulama turut memberitahu aku bahawa semua cabang iman dan seluruh isi kitab dinukilkan daripada beliau, termasuklah Syekh Al-Alim Musnidul Iraq
Rashiduddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Umar Al-Muqri Al-Baghdadi dan Qadhi Taqiyuddin Abul Fadl Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad Al-Maqdisi yang berasal daripada Dimashq. Ni dua orang tokoh yang besar dan hebat pada waktu tu, sebab di Dimashq ataupun di Damsyik ni dia ada satu pusat pengajian hadis yang terkenal dinamakan dengan Darul Hadis, yang kalau kita pernah baca tempat belajarnya Imam An-Nawawi pun situlah. Satu tempat yang hebatlah pada waktu tu. Okey. Jadi mereka pun endorse kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qazwini ni, lalu dia orang memberikan, orang kata apa, memberikan kredit lah. Kitab ni elok, boleh untuk disebarkan kepada masyarakat, lalu diberikan sanad yang panjang dalam kitab ni. Cuma untuk kita ni tak ada kepentingan yang mendesak sangat untuk kita perhati sanad dia satu-satu, tak perlulah. Okey. Cuma itu yang disebut dalam pendahuluan oleh pengarang, antara sebab dia nak tulis kerana soalan-soalan yang datang minta penjelasan pada hadis riwayat Bukhari itu, hadis daripada Abu Hurairah, hadis yang Nabi kata iman itu ada 60 ke 70 cabang. Sebab tu bagi tulis buku ni, bagi selesai ringkasan ni. Okey. Jadi itu selesai untuk mukaddimah daripada pengarang. Okey. Dalam kitab ni, dalam buku ni, kita akan tengok bab-bab yang diletakkan oleh penulis. Dan bab-bab itu ada setengahnya dia agak panjang, dan dia ada macam al-abwab al-fiqhiyah. Bab tu macam bahas benda fiqh, tapi dia tiun di ujung tu dia kaitkan dengan iman. Itu antara keunikan risalah ni lah. Sebab dia memang akan fokus kepada benda yang akan menguatkan iman dan yang akan meningkatkan iman seorang Muslim tu. Okay. Jadi saya tak nak orang kata apa panjang-panjang sangat. Kita pergi kepada cabang iman yang pertama. Cabang iman yang pertama sampailah cabang iman yang keenam ni ialah sama dengan rukun iman je. Saya beritahu siap-siap. Dia yang menariknya bila mana kita masuk cabang iman yang ke-13, cabang iman yang ke-20, yang atas-atas tu kita akan tengok, oh ini cabang iman rupanya. Tak perasan pun. Okey. Antaranya ialah bersuci. Yang menariknya lah daripada buku ni, macam mana taharah itu boleh menjadi indikator kepada orang tu ada iman. Bersuci yang bermaksud berwudu, yang bermaksud mandi hadas, yang bermaksud berpakaian bersih, yang bermaksud apa-apa saja benda yang membentuk kebersihan pada orang, tapi ia ada hubung kait dengan iman. Okay. Jadi malam ni kita tengok dulu beberapa poin yang ada kaitan dengan rukun iman. Okay. Saya tak nak sebut panjang lah, saya hanya sebut benda-benda yang utama saja, sebab rukun iman ni kita dah tahu benda ni basic sangat. Okay. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Dalil daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Wal mu'minuna kullun amana billah. Dan orang-orang yang beriman itu semuanya beriman kepada Allah. Dalil yang kedua dia bawa daripada surah An-Nisa ayat 146. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dua je, tak panjang pun. Maknanya kalau kita tengok dalam mukhtasar, dalam terjemahan pun dia ringkas. Dia letak Quran, hadis. Dalil daripada hadis, dia bawa hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Yang mana kalau tengok hadis ni kita biasa dengar mungkin, Nabi kata umirtu an uqatilan nas. Aku diutus untuk memerangi manusia sehinggalah manusia itu menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Faman qala, siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqih. Terpeliharalah daripadaku terhadap dirinya dan hartanya dan apa-apa saja yang berhak pada dirinya. Wa hisabuhu 'ala Allahi ta'ala. Dan hisabnya, iaitu dosa pahalanya, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi kata, aku diutus untuk memerangi orang sehingga orang tu sebut la ilaha illallah. Hadis ni tak kena gaya, orang akan jadikan sebagai indikator bibit-bibit terorisme yang ada dalam agama Islam. Mungkin tuan-tuan pernah dengar tentang hadis ni telah disalah ertikan oleh sebahagian golongan tertentu. Dia kata tengok kerja nak perang ya. Tengok jelas sebut umirtu an uqatila.
Aku diutuskan untuk berperang. Dengan sebab miskinnya bahasa Melayu kita untuk terjemah perkataan uqatila, maka ianya berjaya, triggered, ia berjaya divert, arahkan pahaman orang Islam di Malaysia ni pun untuk yakin kata hadis ni ada unsur terorisme. Sebab tu nak baca hadis, dia kena ada sikit pengetahuan daripada bahasa Arab. Tak perlu tahu sampai boleh cakap. Sebab kita tahu yang bercakap belum tentu tahu tata bahasanya. Macam kita orang Melayu kan, cakap bahasa Melayu, kita reti tata bahasa Melayu. Test exam SPM balik, kok boleh C, nanya lagi boleh D kot. Sebab tata bahasa ni dia berubah, dia tak sama. Cuma orang belajar nahwu dan orang belajar saraf, dia akan tahu perkataan uqatila bukanlah bermaksud saja-saja pergi bunuh orang ataupun pergi perang orang, tapi ianya ialah tindakan daripada orang cari pasal dengan kita dulu. Orang cari pasal dengan kita duduk tenang elok, tiba-tiba dia yang cucuk kita untuk hina agama ni ataupun petikai agama ni ataupun buat spekulasi, baru kita bertindak untuk mempertahankan. Ini disebut sebagai mufa'alah kalau orang belajar dalam wazan saraf. Uqatila ataupun disebut sebagai muqatalah, ianya ialah tindakan, reaction daripada sikap orang ataupun pasal yang orang cari pada kita. Bila orang cari pasal, kita react pada pasal yang orang tengah cari pada kita tu. Lalu Nabi kata, kalau orang tu tak cari pasal, kita tak buat apa-apa. Tapi bila mana dia cari pasal, kita kena jelaskan agama Islam macam ni, agama Islam macam ni. Jadi hadis ni tak ada isu tentang terorisme kalau orang faham maksud dia dan konteks ataupun sebab Nabi ucapkan benda ni. Jadi untuk cabang iman yang pertama, dia ada 2 ayat Quran, 1 hadis, satu lagi hadis yang lain, hadis riwayat daripada Uthman bin Affan daripada Sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang meninggal, kata Nabi, kemudian dia mengetahui bahawasanya yang berhak disembah itu Allah Ta'ala, dia masuk syurga. Simple, tak banyak pun. Saya cuba nak beri benda yang paling simple untuk tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud iman sebenarnya? Dalam hadis Jibril, hadis yang Jibril datang tanya Nabi beberapa soalan tu, menyerupai manusia. Tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan, tanya tanda-tanda kiamat. Bila mana sampai dekat part Jibril tanya, wamal iman, Nabi punya jawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kitabihi wa kutubihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rasul, kitab-kitab, sampailah qadrihi wa syarrihi, qadar yang baik dan buruk, khairihi wa syarrihi. Nabi cuma beri poin-poin sama macam rukun iman. Tapi sebab kita tak biasa dengan perkataan iman, sebab kita bukan penutur bahasa Arab, saya nak bagi perkataan yang paling mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud iman? Yang kita belajar tu, dia agak istilahi lah, dia agak istilah orang belajar. Yang kita boleh pakai kepada diri kita, iman maksudnya ialah percaya. Itu saja. Iman sama dengan percaya dalam bahasa Melayu. Cuma nak belajar dari segi bab lebih dalam, dia akan ta'rif, definisikan iman itu ialah al-qasdu fil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu komponen dan elemen daripada iman lah. Maknanya ada niat dalam hati, sebut di lidah, kemudian tunjukkan amalan dengan anggota badan. Itu makna iman. Cuma nak sebutnya, iman paling mudah dalam bahasa ialah percaya. Percaya betul. Orang datang tanya, betul ke Allah ada? Ya, Allah ada. Apa bukti? Bukti Allah ada. Mungkin kita akan bagi bukti yang agak menerawang. Kita ada, Tuhan ada. Ada sebahagian orang yang logical, dia tak nak pakai hujah tu. Hujah tu dah lama dah. Tapi walaupun kita diganggu gugat dengan orang yang minta pada kita logik, dan kita pun tahu bab beriman pada Tuhan ni adalah daripada al-umur al-ghaibiyah, benda-benda yang gaib, kita percaya. Kita diganggu gugat tara mana pun kita akan percaya. Sebagaimana kita percaya hari ni hari Khamis, esok hari Jumaat, orang datanglah beritahu, tak, esok hari Ahad dah. Tak percaya. Ambil lah 100, percayalah esok Ahad. 100 ambil tapi tak percaya.
Okay. Duit tu ambil. Tapi kalau orang kata esok Ahad, kata je lah Ahad sebab nak duit dia 100, tapi dalam hati tak percaya, kata lepas Khamis tu Ahad, mesti Jumaat dulu. Dia nak bagi apa, dia nak letak senapang atas kepala pun, nak suruh kita kata lepas Jumaat tu Ahad. Kita boleh kata, tapi jauh di lubuk hati tetap kata lepas daripada hari Khamis ni Jumaat lah. Tak akan jadilah hari Ahad pun. Itu maksud daripada iman. Maknanya dia pergi kat mana pun macam tu. Sebab susunan hari ni sama je seluruh dunia. Mana-mana pun tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Thailand, hari ni Khamis, esok Jumaat juga. Tak ada dia orang. Tak, sini kita tak ada. Sini kita 14 hari seminggu. Tak, sama je. Dia boleh tipu. Tapi dunia pakai yang general. Saya nak sebut bagaimana kejapnya iman tu. Bila mana orang kata Allah Ta'ala, ada lagi Tuhan lain, katalah kamu nak kata apa pun, tapi kita percaya yang tu. Okey, selesai untuk cabang iman yang pertama. Cabang iman yang kedua, percaya kepada semua utusan Tuhan, iaitu Nabi dan Rasul. Maklum dalam kitab 25 orang, tapi yang tersembunyi yang tidak dikisahkan lebih daripada tu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bila mana ditanya kepada Nabi, berapa bilangan Nabi dan Rasul? Maka jawab Nabi, bilangan Nabi dan Rasul itu ialah 24,000. 24,000 Nabi dan Rasul 300 lebih. Ada macam-macam riwayat lah. Yang kita maklum ialah 300 dan beberapa belas tu lah. Okay. Cuma nak sebutnya itu ialah bilangan yang tak diketahui. Cuma yang kita ketahui, semua Nabi dan Rasul yang ada dalam Quran itu ada wujud, bukan penipuan sejarah. Dia ada. Dan dia memang wujud. Walaupun kita tak sempat dengan zaman tu. Walaupun kita tak sempat dengan Nabi Isa, tak sempat dengan Nabi sebelum tu lagi, bahkan tak sempat dengan Nabi Adam, manusia pertama. Tapi percaya bahawasanya kita ni, sebelum pada kita ni ada kaum, ada umat lain, ada generasi manusia yang berbeza-beza. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada penduduk Madian, ada Iram, ada berbagai-bagai tempat yang diutuskan Nabi dan Rasul, yang maklum dalam Quran. Kita semua percaya. Walaupun ada orang cuba nak petikai benda tu, walaupun ada orang cuba nak ejah fakta sejarah, manusia ni ada 3 fasa. Ada zaman Paleolitik, ada zaman Mesolitik, ada zaman Neolitik, batu zaman batu baru, baru zaman moden. Belajar je lah sejarah. Okay. Tapi dari segi yang kita tengok dalam Quran, tak macam tu pun. Teori boleh dibuat lah. Nak kata Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman batu baru. Itu yang kita belajar dalam sejarah. Cuma di Malaysia ni Paleolitik, Neolitik, batu baru, Mesolitik tak ada. Yang tu yang kita belajar dalam sejarah lah, sejarah sekolah kita. Ini pengajian dalam silibus. Saya tak pastilah silibus sekarang macam mana, tapi yang saya belajar dulu macam tu lah. Apa hujah kata Malaysia ni mengalami zaman Paleolitik ke Neolitik? Jumpa perak man di Lenggung Perak. Tu dalil dia. Boleh terima lah. Saya kata benda tu make sense, tapi tetap tak menafikan Rasul dan Nabi terdahulu ada. Kalau orang di kawasan Nusantara ni, di dataran Nusantara ni jenis tak pakai baju, kita tak boleh kata Nabi-Nabi dulu tak pakai baju. Tak boleh kata. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam Quran, ketika mana Nabi Adam dengan Hawa makan pohon terlarang, dia makan, dia kunyah, dia telan saja, apa jadi pada dia? Aurat dia tersingkap. Maknanya baju ada. Boleh jadilah orang dulu baju dia tak sempurna, boleh jadi. Dia mengikut kepada surrounding tempat dia duduk lah. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada sebahagian manusia di kawasan-kawasan tertentu yang belum terkena kemodenan, pakaian dia orang tak berapa elok. Contoh tengok orang Indian. Tengok orang-orang di Papua New Guinea. Papua New Guinea, tuan-tuan tahu Papua New Guinea. Papua New Guinea ni dia bagi dua. Sebahagian di kawasan Indonesia sikit, sebahagian negara lain yang take over. Dan ada beberapa pulau-pulau yang terpencil, saya tak ingat apa nama pulau tu, yang bawah kerajaan India sekarang, tapi pulau tu tak boleh pergi sebab dia punya penduduk kawasan tu dia tak terima orang luar. Dan memang benda tu wujud. Contoh orang buat cerita kata orang di Papua ni yang tak berapa nak pakai baju ni, yang tak pernah mandi ni, dia orang ni cannibal, makan orang. Benda tu ada, memang wujud. Sebab tu tuan-tuan boleh buka YouTube, tengok satu orang penceramah daripada Papua di Indonesia.
Ustaz Fadlan Garamatan ni orang Papua. Tapi dia Indonesia lah. Okay. Memang berasal daripada kampung pendalaman Papua New Guinea tu, yang tidak mendapat perhatian sangat oleh orang-orang Indonesia kawasan lain. Dia orang ni berjiran dengan Makassar, orang-orang Bugis ni lah. Cuma kalau tuan-tuan tengok cerita dia, macam mana dia nak masuk Islam, macam mana tabiat orang-orang Papua tu, benda tu wujud lah orang tak pakai baju. Tapi wujudnya orang macam ni tak boleh cut. Kata Nabi dan Rasul tak ada, tak boleh cut. Benda tu ada, cuma orang tempat kawasan tu dia tak pakai. Memang tak pelik. Dulu waktu saya umur belasan ni, saya banyak pergi berjalan banyak tempat. Antaranya kita pergi ke Yaman. Jalan antara Sana'a nak pergi ke Hadramaut ni, Sana'a ke Hadramaut ni antara jalan yang terpanjang di Yaman. 1000 km lebih. Tengah-tengah jalan tu dia ada satu kawasan, nama dia Qaryatul Himyariyah, Kampung Bani Himyar. Orang-orang Arab keturunan Himyar. Dia asli Arab, tak bercampur. Dia orang Arab, tapi dia orang ada satu kebudayaan dia orang yang pelik. Dia orang tak pakai baju. Lelaki, perempuan pakai baju lah. Lelaki. Nanti kata perempuan tak pakai baju, kalau buka YouTube mana Himyar ni, tak boleh cari. Tapi dia orang semua hafal Quran. Dan dia orang mempraktikkan hukum syariah dalam komuniti dia orang. Dan dia orang sangat berbangga kalau dapat menantu yang paling murah mahar kahwinnya. Mahal dia orang akan lain macam, apa hal mahal? Dalam sejarah dia orang paling murah 2 rial. 2 rial ni murah, 2 rial Yaman ni murah. 90 rial Yaman RM1 kita. Dia 2 rial. 2 rial berapa sen? 2 sen tak sampai. Tapi dia bangga buat majlis besar. Ni sunnah yang paling hebat. Murah, mudah urusan. Tapi tak pakai baju. Quran ingat. Dia pusat dia tutup lah. Kalau tuan-tuan tengok Himyar, kepiah pun tak pakai, lebay pun tak ada. Ini ialah Arab. Dia macam orang asli tempat kita lah. Tapi orang asli tempat kita ni, dia agama lain. Dia orang Islam. Tapi senapang, senjata api moden, baju dia tak pakai. Itu uniknya di Yaman ni. Senjata api semua moden lah. Senjata api ni tak boleh kalah lah dia orang. Cuma nak katanya, itu surrounding dia orang. Sebab tu kita akan tengok zaman Nabi dulu, sebahagian para sahabat dan Nabi sendiri pun, pakaian dia orang disebut dengan nama hullah. Selain daripada pakai pakaian yang bentuk macam jubah kita pakai sekarang, pakaian orang kebanyakan dan Nabi sendiri hullah. Hullah ni apa dia? 2 helai kain macam orang pakai buat umrah tu, ridak dan izar, 1 helai kat bawah, 1 helai kat atas. Dia tak buat baju yang ada butang macam sekarang, tak buat. Itu pakaian yang digunakan oleh Nabi Ibrahim pun. Itulah pakaian yang tuan-tuan tengok orang pergi buat umrah tu, pakaian zaman Nabi kebanyakan macam tu. Adalah pakaian yang elok macam kita ni, adalah yang dah ada butang ni. Okey. Cuma orang pakaian standard macam tu, kain kat atas. Sebab tu bila mana datang musim panas, dia orang tak pakailah baju. Tak ada kain kat atas sebab panas. Itu normal lah pada zaman tu. Pada zaman tu dia normal. Okey. Tak boleh jadikan ukuran tamadun tu untuk menafikan fakta ini. Okay. Cabang iman yang seterusnya, yang ketiga, beriman kepada malaikat. Yang ni pun benda gaib. Ini kalau kita tengok dalam buku ni, dia tak letak dalil Quran dan hadis, sebab dalil Quran dan hadis untuk cabang iman yang ketiga ni dia bercantum dengan cabang iman yang kedua, iaitu beriman kepada Rasul. Iaitu ayat surah Baqarah 285, wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dalam ayat tu dah sebut semuanya kena beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya dan rasulnya. Clear yang tu. Okey. Jadi beriman dengan malaikat, pertama, beberapa benda yang kita kena clear. Pertama, malaikat ialah makhluk gaib yang Tuhan ciptakan daripada cahaya. Ada kebolehan boleh menjelma dalam bentuk manusia. Tapi malaikat tu sendiri bukan memiliki jantina. Masyarakat Arab jahiliyah, setelah mereka dapat maklumat daripada ahli kitab yang jahat, Yahudi, mereka telah percaya dalam kepala otak mereka malaikat itu berjantina perempuan. Dan malaikat itu pun ada kelebihan yang kita boleh seru selain daripada Allah Ta'ala. Antaranya Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Ini ada 4 malaikat yang dibesarkan oleh musyrikin Mekah dulu.
Sebab apa dia orang kata malaikat ni perempuan? Sebab perkataan malaikah dalam bahasa Arab dieja dengan ta marbutah di belakang tu. Ta yang berpusing tu ada titik atas. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Dalam bahasa Arab ni golongan perkataan ada dua. Satu dia panggil muannas, satu dia panggil muzakkar. Muannas ni ialah perkataan yang bersifat feminin, keperempuanan. Muzakkar ialah perkataan benda-benda yang bersifat maskulin, iaitu kejantanan ataupun lelaki. Dan petanda perkataan itu bermaksud bercakap tentang perempuan, dia ada ta marbutah di belakang. Jadi sebab itulah dia orang kata malaikat tu perempuan. Sebab dia ditutup dengan ta marbutah di belakang. Itu je ukuran yang dia orang guna. Okey. Cuma nak katanya beriman dengan malaikat, benda tu wajib walaupun kita tak boleh nak pasti macam mana malaikat tu. Tidak ada benda yang boleh pastikan dengan jelas benda tu macam mana bentuk dia, tapi dia ada berdasarkan banyak riwayat-riwayat. Kita beriman sekadar pengetahuan, sekadar simai, dengar daripada nas saja. Cabang iman yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya. Dalil surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal bil kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Percaya kepada Quran, percaya betul, dan kitab sebelumnya. Maknanya wujud Injil, Taurat, Zabur. Cuma Injil sekarang dan Taurat sekarang bukanlah Injil dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul pada zaman itu yang bersih tanpa ada penyelewengan. Yang sekarang ni confirm ada penyelewengan. Confirm ada penyelewengan dan tidak ada keselarasan cetakan ni dengan cetakan ni. Terjemahan bahasa ni lain, terjemahan bahasa ni lain. Kita bagi laluan azan dulu. Okey, kita sambung sikit je lagi, beberapa poin saja lagi. Okay. Tadi cabang iman yang keempat ialah beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Kita ketahui kitab-kitab yang sebelum daripada Al-Quran semuanya menerima penyelewengan. Sebab apa kita kata dia ada penyelewengan? Sebab Quran yang datang mutaakhir yang menceritakan penyelewengan tu ada. Iaitu ayat dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Celakalah mereka ahli kitab yang telah menulis huraian tambahan kepada ayat kitab suci Tuhan yang sebelum pada Quran ini dengan tangan mereka. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mendakwa huraian itu pun ayat Tuhan. Itu perangai ahli kitab. Sebab tu ada satu riwayat dalam sirah Ibnu Hisham yang cerita pada kita bagaimana beberapa orang tokoh pemuda daripada kalangan musyrikin. Antaranya ialah Uqbah bin Abi Mu'id. Ni tokoh musyrikin, bukan tokoh dalam sahabat, tokoh kafir lah. Dia ada pengaruh dia, tapi dia orang muda berbanding Abu Jahal dan lain-lain. Dan dia ni selalu digunakan oleh mereka yang agak beromo ni, anggota Darun Nadwah ni, untuk pergi tanya berulang alik. Pergi jumpa ahli kitab, tanya Muhammad ni kita nak lawan dia kat mana? Kita nak persoal dia kat mana? Okay. Jadi dia dihantar untuk pergi rujuk kepada Yahudi-Yahudi yang berada di Madinah pada waktu itu, iaitu di Khaybar. Khaybar ni tempat Yahudi. Okay. Pergi jumpa beberapa orang. Antaranya lah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni antara tokoh Yahudi yang besar. Kita pernah dengar isteri Nabi nama Safiyah binti Huyai. Ini anak kepada Huyai bin Akhtab. Safiyah tu Yahudi lah, isteri Nabi daripada kalangan Bani Israel. Okay. Huyai bin Akhtab waktu datang Uqbah bin Abi Mu'id, dia kata, wahai Huyai, kalau datang Nabi akhir zaman dan orang tu mengaku dia ni nama Muhammad, nak kena buat apa? Sebab nak petanda Nabi akhir zaman ni dia ada nama Muhammad. Sebab dalam kitab sebelum ni pun sebut tentang nama Nabi akhir zaman ialah Ahmad atau Muhammad. Sebab nama Muhammad ialah nama yang tak pernah digunakan oleh masyarakat Arab jahiliah sebelum pada Nabi Muhammad pakai.
Dan ada cerita panjang lah tentang macam mana boleh diberinya nama Muhammad tu kepada Nabi Muhammad daripada Abdul Muttalib, datuk Nabi, tok wan Nabi. Okay. Lalu Huyai ni pun dia berlagak seperti ahli akademik. Dia kata sekejap, yang ni nak kena cek daripada kitab. Padahal dia pun antara orang yang tukang seleweng kitab. Dia pun ambil masuk dalam bilik buka. Dia baca depan Uqbah. Dia kata kalau tengok pada fasal ini, si Uqbah tu tak tahu pun, tak reti baca dalam bahasa Aramaik yang lama tu, tak reti baca. Sebab tu bukan bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. Okay. Dia pun baca, dia kata idza ja'akum Muhammadun farjumuh. Bila mana datang satu orang yang bernama Muhammad, direjamlah ia. Padahal ayat tu sebut idza ja'akum Muhammadun farhamuh. Bila mana datang Muhammad, rahmati Muhammad. Dia tukar ha pada jim. Turun ayat Quran pada Nabi. Alam tara anna ahlal kitab. Kalau lebih kurang ayat tu, cuma ayat tu Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran, yalwuna alsinatahum bil kitab. Ahli kitab ni ada kemahiran pandai meliuk lintukkan lidah dia bagi nampak kemas depan orang jahil. Itu kebolehan ahli kitab. Lalu dia dakwa litahsabuhu minal kitab. Dia dakwa ini ayat pada kitab. Wa ma huwa minal kitab. Tuhan kata, sedangkan dia bukan daripada kitab suci. Itu semua daripada hawa nafsu dia orang. Cuma saya nak katanya ialah penyelewengan berlaku pada zaman itu. Jadi kita kena beriman dengan Injil Taurat, tapi kita tak beriman yang sekarang. Kita beriman yang betul. Yang betul tu duk tak mana sekarang? Tak tahu duk tak mana, tapi pernah ada lah dulu. Dan kita pun tidak diberi penekanan untuk cari kitab tu. Sebab ada riwayat Umar Al-Khattab ni dia pernah baca Injil depan Nabi. Injil dan Taurat depan Nabi. Dia dapat pada mana tak tahulah, saya pun tak ingat riwayat tu secara detail. Nabi tengok. Kamu baca apa, Umar? Sebab Nabi tak reti membaca. Itu yang dipersetujui oleh para ulama. Walaupun ada pandangan kata Nabi di akhirnya Nabi pandai membaca. Adalah pandangan yang terpencil. Okay. Umar kata bahagian daripada kitab dan suhuf Musa disebut macam tu. Lalu Nabi kata sekiranya Musa hidup sekarang, dia kena baca Quran, dia tak perlu baca yang ni. Maknanya clear, kita pegang pada Quran lah. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai 4 cabang iman. Cabang iman yang kelima ni kita kuliah akan datang. Sebab cabang iman kelima ni dia agak panjang dan dia banyak kesamaran, khususnya akhir zaman. Itu beriman kepada ketentuan Tuhan yang baik ataupun yang buruk. Sebab kerana ketentuan ni lah ramai orang menggunakan alasan saya jadi macam ni sebab ketentuan Tuhan. Jadi jahat. Jadi homoseksual ni pun kerana ketentuan Tuhan. Ada banyak kes macam tu. Saya semalam mesyuarat ni cerita sikit. Mesyuarat panel syariah tentang pengambilan ubat PrEP bagi golongan LGBT. Tuan-tuan tahu apa ubat PrEP? Ubat PrEP ni ialah satu ubat untuk mengelak orang yang mengamalkan homoseksual ni kena HIV. Setakat ni KKM dalam projek rintis. Siapa yang menjadi pengamal kepada homoseksual ni, dia tak nak bagi diri dia kena HIV, dia boleh pergi mana-mana klinik. Alhamdulillah Perlis tak ada dalam senarai tu. Di Kedah ada 2, beberapa tempat ada tempat lain lah. Maknanya Perlis dari segi kadar dia agak rendah lah dalam isu ni. Ada pengamalnya. Pengamal tarekat homoseksual ni ada. Cuma dia tak ramai. Okay. Jadi pengambilan ubat PrEP ni ada dua camp doktor. Ada doktor yang tak nak bagi. Sebab orang yang konsum ubat ni dia tak akan stop pada homoseksual dia. Dia hanya makan untuk blok saja. Ada satu lagi tak boleh. Kalau kita tak bagi, HIV meningkat. Cuma yang pasti peningkatan HIV di Malaysia kerana pelaku LGBT. Kalau dulu trend tahun 2000, 2001 HIV berjangkit dengan sebab dadah dan perkongsian jarum dulu. Sekarang dia dah trend dia lain. Tak isap dadah pun. Tapi dengan sebab melakukan hubungan LGBT inilah homoseksual. Okay. Dulu homoseksual dikira sebagai mental disorder. Orang yang kena penyakit ni dia bahagian daripada gila. Sekarang tak. Sekarang dia panggil orientasi seks moden dia panggil. Sebab ada satu pihak, tak nak cerita nama sebab masih lagi dalam perbincangan. Ada satu pihak yang nak kata minat sama jenis ni bukan lagi benda yang pelik di dunia,
tapi ianya bahagian pada tabiat manusia dan fitrah manusia juga. Ada pihak yang nak buat macam tu, yang nak kata benda tu okey, tak payah larang. Sebab manusia makin moden, orientasi seks dia pun makin pelik. Sebab tu dia orang masukkan juga nekrofilia. Nekrofilia ni suka melakukan hubungan seks kepada mayat, dan satu lagi istilah saya tak ingat, ini suka melakukan seks kepada binatang. 4 jenis. Dia ada 4 jenis. Dulu ada satu lah. Satu, iaitu seks kepada lawan jantina, lelaki perempuan. Normal lah tu, straight. Lepas tu jadi homoseksual, lepas tu nekrofilia, lepas tu naik yang keempat dengan binatang. 4 ni dalam usaha nak bagi terima okey. Yang LGBT ni macam nak okey dah di Malaysia ni, macam nak okey. Okey. Cuma saya nak sebutnya lah, kebanyakan kes bila mana tanya kenapa terlibat dengan homoseksual? Takdir. Tu jawapan dia. Okey. Dia ada takdir yang kita cari pasal. Kita yang menyebabkan masuklah tu. Dan dia memang ada takdir yang tak berubah. Contoh, saya lelaki sampai mati pun lelaki. Dia tak akan jadi saya umur 50 nanti jadi perempuan balik, tak akan jadilah. Itu takdir yang kekal. Dia ada takdir-takdir yang datang sebab kita jemput. Contoh, kita tak cerdik macam orang sebab kita malas belajar. Malas tu kita yang pilih. Kita boleh pilih pun rajin, tapi kita pilih nak malas. Yang homoseksual ni pun sama. Selalunya orang menggunakan alasan ni. Jadi kita nak kena faham, beriman dengan qada dan qadar ni macam mana? Qada yang tak berubah macam mana? Qada yang boleh berubah macam mana? Sebab tu saya tinggalkan untuk bab ni, sebab bab ni dia agak panjang sikit. Panjang dengan sebab keperluan zaman, perlu penjelasan yang lebih jelas. Okay. Kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.